Sebaik-baik kamu aktsarukum nisaan, hadis Nabi sallam. Sebaik-baik kamu ialah paling banyak isterinya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala al-ustaz al-mubajjal ad-da'i al-mukhlis al-khalis lillah al-nasih al-ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu dhanbahu ووسع قبوره وجعله من الصالحين وجزاه عنه عنا الخير يا رب العالمين. Ghulu dalam ibadah. Ghulu maksudnya berlebih-lebih. Yang dimasukkan di sini ialah ghulu juz'i amali. Kena disebut sebelum ni ada ghulu ni juz'i. Sebelum ni ghulu apa? Juz'i ni satu bahagian. Sebelum ni juz'i yang umum, i'tiqadi. Kalau tuan-tuan tak ingat lagi, mari kita buka. Gulu ni ada dua. Satu gulu, nampak tu, muka surat 242. Yang dimaksud gulu, ada gulu kulli al-i'tiqadi, kemudian ada gulu juz'i amali. Nampak tu, gulu juz'i amali. Yang kita dua gulu. Tak ada maka tak apa. Untuk kita sekadar nota lah. Jadi hulu ni melampau kan? Melampau dalam agama. Dia ada dua. Satu hulu kulli i'tiqadi. Dan ada juz'i amali. Juz'i amali, kulli i'tiqadi. Yang ni gulu dalam akidah dan manhaj. Yang ni gulu dalam ibadat. Yang ni akidah dan manhaj. Yang ni gulu dalam ibadah dan akhlak. Kan, gulu. Mari kita tengok kata Syekh, iaitu segala apa yang terkait dengan satu bahagian atau lebih daripada satu bahagian syariat Islam. Sedang yang dimaksud amali adalah segala apa yang terkait dengan masalah amaliyah, perbuatan yang terbatas pada perbuatan baik lisan ataupun perbuatan anggota badan. Sedang amalan dimaksud di sini ialah segala amal terkaitan dengan perbuatan sahaja, bukan hasil dari keyakinan yang rosak. Kerana ada pun masalah yang berasal dari keyakinan yang rosak, termasuk ghulu dalam akidah. Tapi ada satu masalah yang perlu kita tanbih dengan satu masalah ni. Kalau ghulu dalam i'tiqad yang kita bincang sebelum ni, Jabriyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, lepas tu apa lagi? Khawarij, kan? Qadariyah, yang banyak kita bincang sebelum ni. Syiah. Okey, ini qadi. Tak, ini masalah ibadat, zikir terlompat-lompat, apa semua. Inilah. Okey. Kata Ustaz Yazid sini, yang ni bukan masalah i'tiqad, ni masalah amalan je. Bukan terkait dengan keyakinan. Tapi kat sini ada satu masalah yang kita perlu tanbih. Ucapan Ustaz Yazid ni umum, sangat umum. Dia kena tafsirkan sikit lagi. Iaitu tidak ada satu ghulu pun dalam masalah ibadah, melainkan dia ada asalnya dari masalah i'tiqad. Ini masalah ni kita perlu ditanbih.
Supaya kita tak kata, oh semua masalah ibadah diorang ni amaliah je, mana ada akidah diorang okey. Boleh kata macam tu ke? Tak. Jadi mereka tak akan hulu dalam ibadah, melainkan pada i'tiqad dia tu mesti ada kesilapan. Sama ada kepercayaan bahawa ibadah Nabi tak cukup ke, atau ibadah Nabi tak sempurna ke, atau ada orang lagi lain daripada Nabi SAW yang level dia macam Nabi SAW ke, ataupun menganggap bahawa ada amalan lebih baik daripada amalan Nabi ke, ataupun ada orang yang boleh buat syariat yang lain daripada Nabi. Itu lagi teruk. Jadi ada orang buat hulu dalam ibadah sebab dia menganggap bahawa tok guru dia boleh buat satu syariat yang lain daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kali ini dia bukan lagi dah semata-mata ibadah, dia dah masuk masalah akidah. Contoh dia kata apa? Tok guru kami boleh tetapkan solat-solat sunat. Ini dah buat syariat kan? Am lakum syura'a syara'u lakum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Dia buat syariat yang baru, ma la ya'dam bihillah. Dan siapa buat syariat baru, kufur pada Allah Ta'ala. Okey. Cuma yang ni mungkin secara umum lah. Iaitu kaedah dia, kalau dia hulu dalam masalah ibadah, tak semestinya dia hulu dalam masalah i'tiqad. Okey, tidak semestinya, tapi mesti ada kecenderungan usul dia tu pada masalah ini. Contohnya, pertama, orang yang berdekat melakukan solat malam semalam suntuk, maka itu termasuk dalam hulu dalam amalannya. Okey, orang melakukan malam suntuk ni pun ada tak kesilapan dalam masalah i'tiqad dia? Ada kan? Apa ucapan dia? Dia kata apa? Itu Rasulullah telah diamalkan dosa yang lalu akan datang. Ada kesilapan lah tu. Cuma kesilapan dia tu tidak merosakkan usul agama dia, menyebabkan dia terkeluar daripada ahli sunnah ataupun jadi ahli bid'ah. Tak. Itu tersilap faham. Jadi solat malam semalam suntuk, tak jadi tidur langsung, ini tak sunnah, kecuali pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan memang Nabi tak tidur malam. Nabi tidur sebahagian sikit daripada siang. Kedua, orang yang menjauhi masjid kaum muslimin kerana memandangnya sebagai masjid dirar, maka ini adalah wulu kulli i'tiqadi. Maksudnya dia tak nak pergi masjid. Kata masjid dirar ni masjid jahat. Masjid dirar ni masjid jahat. Kan? Dalam Quran dan surah At-Taubah. Sebenarnya agama Islam dibangun atas kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla lam yab'athni mu'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassira. Nampak tak? Sebenarnya Allah Azza wa Jalla tidak mengutus aku untuk menyulitkan, akan tetapi Allah mengutus aku untuk mengajarkan dan memudahkan. Sebab tu orang yang mengajar agama ni dia mudahkan, bukannya dia susahkan orang. Jadi kalau dia mengaji nampak dia susah betul lah nak amal lah. Itu bukan, maksudnya sama ada dia tu, guru dia tu tak bagus, tak ada ilmu, atau memang tak pandai mengajar, tu je. Maksudnya dia mungkin dia pandai tapi dia tak pandai apa dah. Sama dia tak tahu, ataupun dia tahu tapi dia tak pandai nak sampaikan. Jadi benda jadi susah. Jadi benda jadi susah. Lepas tu kalau orang mengaji akidah, mengajilah tinggi mana falsafah, kalau dia faham, dia akan mudahkan. Kan? Bab kata pepatah arwah bapak saya kata dulu, ini bukan hadis Nabi, bukan kata-kata salaf. Kata salaf kita lah, salaf saya lah, dah meninggal kan, salaf segambut kan? Dia kata, if you cannot teach your grandmother the subject, maksudnya you don't understand the subject. Betul. Arwah bapak saya kata dulu, dia cakap orang putih, dia kata, kalau kau tak boleh ajar nenek kau tajuk tu sampai nenek kau faham, maksudnya kau tak faham tajuk tu sebenarnya. Maksudnya apa? Nak fahamkan tajuk yang susah pada orang yang susah nak faham, orang tua-tua kan, nak proses dah lambat sikit dah.
Dia tak faham. Maksudnya kau pun tak faham sebenarnya. Kalau kau faham, kau boleh mudahkan dia untuk faham. Kalau lepas kelas ustaz, saya faham betul lah kalau ustaz masalah ni Asy'ariyah ni. Maksudnya kita pandai menyampaikan dia dengan, kita pandai memudahkan. Sebab tu antara ulama kita sebut, kenapa kita ni kena kena duduk dengan masyayikh. Bila kita duduk dengan masyayikh, masyayikh ni akan mudahkan benda yang kita baca-baca susah gila nak faham. Rupanya benda tu kacang. Macam masalah tafwid. Masalah tafwid bertahun-tahun dalam kepala saya dulu. Tafwid ni macam kuat juga hujah tafwid ni kan. Sebab dulu, sebab apa? Sebab dalam kitab tafsir kata alif lam mim, hanya Allah Taala saja yang memahaminya. Kata Ali bin Abi Talib, serahkan maknanya pada Allah. Bukankah ini tafwid? Ucapan salah ni. Ali bin Abi Talib kata alif lam mim tidak difahami maknanya. Dia pada Allah. Jangan jawab. Kita perlu pening kita bertahun-tahun. Jadi kita pun simpanlah pening kita tu. Sehingga bila kita dengar kuliah Syekh Saleh Ali Syekh Syekh Saleh Sindi, dia kata apa susahnya? Allah Ta'ala suruh kita faham ayat dan Al-Quran ke suruh faham huruf? Allah Ta'ala suruh kita faham perkataan ke suruh faham huruf? Allah Ta'ala suruh kita faham perkataan, Allah Ta'ala suruh kita faham huruf. Jadi maksud Al-Quran yang kata kami turunkan ayat tu penjelasan kepada semua perkara, itu pada perkataan, bukan pada huruf. Kalau segi logik pun, kalau kita tanya apa maksud A, B, C, terjemahkan, memang tak ada. A tu kan, siapa tahu. Jadi Allah Ta'ala suruh kita faham perkataan. Kalau kita makan nasi, kita serahkan maknanya pada ustaz je lah, tak payah faham. Macam tu ke? Itu gila namanya kan. Tapi kalau ustaz kata serahkan maknanya pada orang, tak tahu, tak ada maksud. Jadi kita disuruh faham perkataan. Jadi tauhid pakai dalil tu terbatas. Nampak tak? Bila kita belajar, mudah rupa-rupanya. Salah ni akidah dia. Masalah tauhid, belum lagi masalah yang lain. Beberapa gambaran ghulu dalam ibadah. Beberapa bentuk ghulu dalam ibadat. Termasuk ghulu dalam ibadah ialah memanjangkan bacaan solat ketika mengimami imam solat. Mana kalau kita solat jemaah, sederhanalah. Dan maksud kat sini ialah ketika solat fardu jangan pula digunakan Ustaz Yazid ni, dia ambil gambar ni, nampak imam tarawih lepas ni ringkaskanlah. Tak, ini solat fardu. Satu, solat tarawih bacalah panjang. Bahkan solat tarawih baca pendek tu khilaf sunnah pula. Terbalik pula. Tarawih baca pendek tu khilaf sunnah. Seperti baca qul Allahu ahad, kuliah qul Allah, kuliah qul Allah, kuliah qul Allah. Itu khilaf sunnah. Okey, kalau kat masjid lah, kalau seorang-seorang memang kita hafal kuliah qul Allah, itu lain cerita. Kalau kita memang dah hafal kuliah qul Allah, je solat je lah kuliah qul Allah kan. Jangan pula pegang Quran pula solat. Itu tak juga, tak sunnah. Kan? Jangan luas-luaskan sangat pegang Quran ni dalam solat. Baik. Yang kedua, panjang dan pendek tu kadar ni, ukuran ni siapa? Rasulullah SAW, bukan ukuran kita. Kan? Kau ni baca panjang lah. Baca apa? Lam yakunil panjang. La haula wa la quwwata illa billah. Amma yatasaalu memanjang. La haula wa la quwwata illa billah. Kan? Orang kita lah. Bahkan sekarang ni lebih teruk. Sekarang ni Jumaat, banyak masjid dah cutting dah solat sajadah tu separuh. Pasal tak? Kan? Lepas dah sujud, bangun, terjafa junubuh mana, lepas sikit, stop. Dia sambung.
hampir-hampirlah kehilangan sunnah baca surah Al-Insan pada solat subuh. Kemudian dia kata alasannya Nabi kata jangan kamu memberat-beratkan, hadha ya akhi tala'u bid-din, main-main ke agama. Nabi SAW sabit, Nabi SAW baca surah At-Tur ketika solat maghrib. Ni baca 50 ayat dalam solat subuh, 25 ayat separuh pada solat zuhur, 25 ayat solat zuhur. Lepas tu ingat sekali masa Syekh Uthman As-Salimi datang, Syekh Rashad Hubayshi buat daurah duduk kat Taman Tun. 4 orang Syekh Yaman datang singgah. Lalu seorang sahabat kita, tak nak sebut nama lah, kalau sebut nama kenal, jadi imam. Kawan kita baca surah biasa je, surah apa lah, maksudnya surah selah yang Al-Qisar Mufassal, maksudnya wadduha ke bawah. Habis solat dia kata Syekh, dia kata akhi faqad aqsarta as-salah, engkau telah memendekkan solat. Bukan macam ni sunnah Nabi SAW. Oh, kawan kami kena tegur, engkau semain cepat sangat, laju sangat. Padahal kawan kita semain biasa je, cuma dia baca surah pendek, tangan baca panjang. Lepas tu kalau tengok markas-markas Ahlul Hadis, ayang dia lama semua. Maksudnya lama tu lama macam sunnah Nabi lah. Jadi kat sini nombor 2 yang ni kita kena betulkan. Dan kita baca ni kemudian kita faham dengan cara kita, faham dengan cara Nabi SAW. Pendek itu pendek macam Nabi, 25 ayat tu pendek. Abu Bakar As-Siddiq dia baca ayat sampai dah ghalas dah nampak terang langit. Sekali orang kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah solat ni solatnya munafik? Dah lambat. Dia kata, munafik tu kalau time ni baru dia keluar solat. Kita start daripada awal sampai sini, ini bukan munafik, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maksudnya subuh memang kena baca panjang. Wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana mashhuda. Bacaan Quran pada solat fajar itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajar-pelajar sekalian, intabihu. Imam solat subuh jangan baca kuliah, jangan baca qullah. Paling kurang 2 muka surat. Antum dah hafal Quran banyak, amalkan sunnah Nabi SAW. Jangan nunggu surat. Pernah ingat kalau kamu musafir jangan tunjuk action pula. Baca Al-Baqarah pula rakaat pertama, kedua kan. Itu koyo pula. Surah Al-Ar. Tu kalau kita main seorang lah, main seorang nantak lah kan. Jadi beliau menegur seorang sahabat yang manjakan bacaan solat berjemaah hingga makmum tidak merasa nyaman dan gelisah. Maka hal itu diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi kata, ya ayuhan nas, inna minkum munafirin. Wahai manusia, ada sebahagian kamu yang buat orang lain lari. Lepas tu kita ni mengajar, jangan buat orang lain lari. Guru Quran, jangan buat orang lain lari. Nak syadid-syadid juga, tapi jangan syadid sampai orang tak nak hafal Quran. Yang mengajar Quran pada anak ni, wa bantai dia. Jangan. Budak tu baru masuk kelas tajwid hari ni. Dah, man dulu, betulkan yang mana yang simple dulu. Kan? Betulkan mana yang dia boleh betulkan dulu. Satu, biarkan dia salah yang lain tak apa, biar satu kita betulkan. Jangan munafirin. Kalau first class semua makhraj yang kena betul, memang menangislah pelajar tersebut. Kan? Barakallahu fikum. Naam. Fa ayyukum amman nas falyuji, siapa yang jadi imam maka ringkaskanlah. Fa inna min wara'ihil kabir wal dha'if wa dzal hajah. Sebenarnya belakang mereka ada orang tua, ada orang lemah, dan ada orang yang ada keperluan, nak keluar awal, nak ambil anak sekolah, nak apa semua. Satu ketika 3 orang sahabat Nabi SAW datang kepada isteri-isteri Nabi SAW, tanya berkenaan dengan ibadah beliau. Kemudian setelah diterangkan masing-masing ingin meningkatkan ibadah mereka, salah seorang mereka berkata, adapun saya sembuh, saya akan puasa sepanjang masa tanpa putus. Maksudnya takkan ada hari yang dia tak puasa. Bukan masuk puasa tak buka-buka langsung, matilah dia. Itu mati tu weh. Orang nak IF pun man-man lah. Jangan sampai satu hari tak makan langsung. Tak, maksudnya tak putus-putus, maksudnya setiap hari puasa. Boleh ke setiap hari puasa ni? Sunnah tak sunnah? Tapi sabit daripada Imam Nawawi rahimahullah, dia puasa setiap hari, melainkan pada hari yang haram. Macam mana? Kan? Kita kata Nabi tak kasih puasa setiap hari, tapi Ali Imam Nawawi puasa setiap hari, kecuali hari yang haram Imam Nawawi tak puasa. Mana tu?
Kata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi dalam syarah Sahih Muslim, bukan membuat adamul iman, itu lain. Itu ketiadaan iman. Itu adamul iman dengan ain, bukan alif, bukan hamzah. Yang ni barakallahu fiik, Syekh Muhammad bin Adam Al-Ethiopi, satu ulama hadis Mekah, ma'ruf, alim. Dia ni terkenal, dan hujung-hujung nyawa dia baru terkenal. Dia karang syarah Sahih Muslim 48 jilid. 48 jilid, tuan-tuan. Nak roboh rak tu. Rak nak roboh kitab-kitab ni. Masya Allah. Syarah di Zahiratul Uqba, syarah Sunan Al-Mujtaba, syarah Nasa'i, berapa puluh jilid. Allahu Akbar. Ajaib dia. Ini ajaib. Kata para ulama, dia ni ajaib. Kalau dia mengajar, semua perkataan, semua ada dalil dengan daripada syair. Berkata ni, syair ni, perempuan dia baca syair, dia baca syair ni. Budak bukan main laju, kita tahu dia bukan prepare sebelum kelas. Dia memang dah hafal. Tu kita semua ada je, patut kita pendekkan cerita. Dia kata apa? War rasulu ahaqqu an yuttaba. Jawapan dia senang. Macam jawapan Syekh Albani juga. Apa dia? Perbuatan Imam Nawawi ni bagus, masya-Allah, apa semua, tapi war rasulu ahaqqu an yuttaba. Maksudnya apa? Dan rasul itu lebih layak untuk diikuti. Kita kata masalah, semoga Allah Taala bagi balasanlah kepada Imam Nawawi rahimahullah, tapi rasul lebih layak untuk kamu ikuti. Kata Syekh, bila kita dengar cerita-cerita macam ni, jangan kita macam terpedaya, rasa macam apa yang Nabi buat sikit pula. Tidak. Rasul ahaqqu an yuttaba. Orang yang macam ni, perasaannya telah mengalahkan dia. Kata Syekh, orang yang sebegini, perasaannya telah mengalahkan dia. Dia punya takut sangat akhirat tu telah mengalahkan dia. Moga-moga Allah Ta'ala beri ganjaran dari sisi itu. Adakah mereka sengaja nak khilaf sunnah Nabi SAW? Tidak. Tidak. Yang lain berkata, sungguhnya kami akan menjauhi wanita saya tidak akan nikah selama-lamanya. Dia tak nak nikah dengan alasan nak mendekatkan diri pada Allah. Kalau tak nak nikah sebab kedekut, itu lain. Ataupun tak nak menyusahkan diri. Ada setengah orang lelaki macam tu. Alah, macam ni pula rock, tak payah kahwin. Kan, boleh bebas. Ini kalau kahwin susah, nak kena bini lah. Ini khalal dalam masalah. Ini dosa, khilaf sunnah. Kan, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka sunnahku. Nabi kata, sebaik-baik kamu aktsarukum nisaan. Hadis Nabi sallallahu, sebaik-baik kamu ialah yang paling banyak isterinya. Kan? Jadi bagus nikah. Dan nikah ada berapa hukum? Cerita ni? 5 belajar. Ustaz Asri kan. 5 hukum nikah. Ada wajib, sunat, makruh, haram, harus. Bila masa wajib? Wajib nafsu dah tak boleh tahan dan mampu ada duit. Tak nak kahwin juga, yang ni dosa. Makruh, nafsu tak ada mendadak sangat, tapi duit dah ada. Yang ni tak, yang ni makruh. Duit dah cukup dah, kan, tapi tak nak kahwin. So apa? Elak-elak lah. Ini makruh. Okey. Lepas tu sunat. Sunat tadilah dah ada. Yang sunat, keinginan seksual tu tak ada sangat, tapi duit ada, dia nikah. Tak mendesak lah. Tahu mendesak kan? Masuk mendesak, faham kan? Masih teringat dia. Macam ni. Tengok perempuan sikit dah rasa macam dah tak boleh tahan dah. Dia memang ada peringkat umur, dia punya dia akan sampai tahap tu, betul tak? Lepas tu kalau dia tak kahwin, lama dia tu dia akan menurun balik. Kan? Itu bukan sini lah maqam ni, masih minum nanti kan. Kemudian haram. Haram ni apa dia? Tak mampu dari segi seksual, tapi nak juga kahwin. Tak mampu seksual, tak boleh nak.
Tak boleh nak bersama, tak boleh melengkapi kehendak isteri dia. Nak kahwin juga, duit pun tak ada, ini pun tak ada, nak kahwin juga. Ini haram. Harus duit ada, nafsu ada, tapi dia tak tertekan sangat, tak mendesak sangat. Jadi ini hukumnya harus. Okey. Tapi saya tak minat untuk mentafsirkan sebegini sebenarnya. Kita ada sunnah. Kan sunnah. Jadi kita dengan sunnah, orang akan usaha untuk menikah. Sebab Nabi kata, ya ma'syaras syabab. Pasal lagi buat kahwin pula ni, sebab ni. Okey. Sebab Nabi kata, ya ma'syaras syabab tazawwaju. Nabi kata, wahai sekalian pemuda, berkahwinlah. Man yastati' minkumul ba'ah falyatazawwaj. Siapa di antara kamu ada ba'ah, kemampuan. Kemampuan bukan kemampuan seksual, kemampuan kewangan. Falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar. Sungguh dia lebih menjaga penglihatan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Kan? Fa illam yastati', siapa yang tak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka puasa. Puasa nak halang dia punya keinginan seksual tadi. Sebab keinginan seksual dia ada, tapi duit dia tak ada. Fa innahu lahu hijab. Baik. Yang last sekali dia kata apa? Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Maka Nabi kata, antumul ladzi qultum kadza wa kadza, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Walakin asumu wa uftir wa usalli wa arqulu wa atazawwaju nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Benarlah kalian yang telah berkata demikian begitu. Demi Allah, sesungguhnya akulah yang paling takut pada Allah, paling bertakwa kepadanya. Maksudnya Nabi marahlah lelaki sahabat-sahabat tadi. Kita biasa dengar hadis ni kan. Okay? Aku paling bertakwa, tapi aku kahwin, aku salat, aku tidur, aku juga bersama-sama dengan isteri. Maka siapa tak suka sunnahku, maka dia bukan golonganku. Faham tak? Jadi siapa yang tak nak kahwin sebab masalah agama. Contohnya kita kata apa? Aku nak fokuskan pada ibadah. Itu tak sunnah. Tapi kalau tak kahwin sebab dia, ada tak ulama al-uzzab? Banyak ulama yang tak kahwin. Macam mana? Nawawi, Syekhul Islam bin Taimiyah, Imam Qurtubi, banyak. Ada je banyak. Ada satu karangan kitab, dikumpul kitab tebal ni jugalah. Al-ulama al-uzzab. Ulama-ulama yang tak kahwin. Tebal ni. Ensiklopedia ulama tak kahwin. Ni kita boleh hadiahkan pada sahabat-sahabat kita yang tak kahwin, kita bagi. Tapi sebab apa? Sebab dia dah terlalu sibuk pada pada jihad fisabilillah, menisan, masuk penjara, keluar penjara, berdakwah apa semua macam Syekhul Islam bin Taimiyah. Waktu kata Imam Ibn Abdul Hadi, dia kata Imam Al-Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, Syekhul Islam bin Taimiyah tidak meninggalkan pada kita anak, tapi dia meninggalkan segala kitab-kitabnya untuk anak-anak murid dia baca, untuk anak-anak dia baca. Sampai sekarang kekal amalan dia, pahala dia mengalir. Itu lain cerita. Itu telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dia terlalu sibuk sangat sampai dia tak terfikir bermasalah tu. Okey. Wallahu ta'ala alam besar. Jadi ini gulu dalam masalah ibadah. Banyak lagi gulu masalah ibadah ni, tapi kalau kita detailkan setiap satu, banyak sangat pula. Jadi yang penting kita lalu je dulu kitab ni. Boleh? Yang mana? Hulu ibadah. Hulu ibadah yang usulnya pada masalah akidah lah. Ibadah macam ibadah zikir-zikir yang ada sekarang. Allahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.